A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid Ustaz? Ustaz harap hari ini kamu dalam keadaan sihat hendaknya. Dan sebelum kita mempelajari untuk hari ini berkaitan mata pelajaran ibadah, iaitu berkaitan tajuk tayamum. Okey. Jadi sebelum kita memulakan pembelajaran, marilah sama-sama kita menadahkan tangan untuk kita membaca doa penerang hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, permudahkan bagiku urusanku, dan lancarkanlah lidahku agar mereka faham pembicaraanku. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, baik murid. InsyaAllah kita pergi kepada pengertian tayamum. Apa yang dimaksudkan dengan tayamum? Tayamum ialah sapu tebu tanah yang suci ke muka dan kedua belah tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, untuk pengetahuan murid-murid semua, anggota tayamum ada dua sahaja, iaitu muka dan kedua-dua belah tangan, iaitu tangan kanan dan juga tangan kiri. Okey, itu sahaja pengertian tayamum. Tadi Ustaz ulang semula, sapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua belah tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat yang tertentu. Baik. Kita tengok hukum tayamum. Apa hukum bagi seseorang itu mengambil tayamum? Kita tengok hukumnya. Hukum tayamum adalah wajib. Hukum tayamum adalah wajib ketika ketiadaan air atau bagi orang yang tidak boleh menggunakan air dengan sebab keuzuran. Ustaz ulang semula. Hukum tayamum adalah wajib ketika ketiadaan air atau bagi orang yang tidak boleh menggunakan air dengan sebab-sebab keuzuran. Okey. Untuk pengetahuan semua, pengetahuan murid-murid, tayamum ini wajib kita gunakan untuk kita melaksanakan ibadah. Kita melaksanakan solat, kita membaca Al-Quran, wajib digunakan ketika ketiadaan air. Ketika ketiadaan air. Okey? Ketika ketiadaan air. Kalau tak ada air, kita wajib menggunakan tayamum. Maksud tiada air ni bukan dalam satu rumah kita yang tak ada air, maknanya satu kawasan tempat kita, di daerah kita, di mukim kita, di kawasan kampung kita, di taman kita tak ada air, maka kita dah tak ada langsung pencarian air, air sungai pun tak ada. Kalau tak ada langsung, baru kita boleh menggunakan tayamum. Okey? Bagi orang yang tidak boleh menggunakan air dengan sebab-sebab ia keuzuran. Contohnya, ini bagi orang yang diri mereka, doktor dah sarankan kulitnya tidak boleh terkena air, takut boleh mendatangkan kemudaratan pada dirinya. Jadi, bila mereka nak solat, mereka perlu menggunakan debu tanah yang suci lagi bersih. Okey, debu tanah yang digunakan hendaklah
bersih dan suci, terhindar daripada kekotoran maupun najis. Okey. Kita tengok rukun tayamum. Rukun tayamum ada berapa semua murid-murid? Ada 4. Okey, kita tengok. Rukun tayamum yang pertama. Apa dia rukun tayamum yang pertama? Yang pertama adalah niat. Okey, yang pertama adalah niat. Maknanya kita tak boleh menggunakan debu tanah dahulu sapu ke muka. Kita mesti mengikut turutan. Yang pertama, niat. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya setiap perkara, setiap perbuatan yang kita hendak lakukan hendaklah berdasarkan niat. Maknanya niat kita. Kalau kita tak ada niat, kita terus je ambil debu tanah tadi sapu ke muka, maknanya tak sah kita punya tayamum. Okey. Maknanya yang pertama, kita mestilah menggunakan niat. Yang kedua, sapu debu tanah ke muka. Kita sapu debu tanah ke muka. Keseluruhan muka kita, seperti mana kita ambil wuduk. Okey, sapu debu tanah ke muka. Yang ketiga, sapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Okey, kita hendaklah sapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Dimulakan dengan tangan kanan. Okey. Yang keempat, tertib. Tertib. Maksud tertib ini adalah sempurna daripada yang pertama, kedua, ketiga dan terus yang keempat. Kita gunakan tertib ini, maksud dia rukun tayamum ni kita gunakan secara susunan. Maknanya yang pertama tadi niat, yang kedua sapu debu tanah ke muka, yang ketiga sapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku, yang keempat tertib. Sempurnalah segala rukun yang kita laksanakan. Okey. Jadi kita tengok yang seterusnya. Ini adalah lafaz niat tayamum dan ertinya. Lafaz niat tayamum dan ertinya. Okey. Mari kita sama-sama membaca niat tayamum. Boleh ikut ustaz baca ya. Okey. Nawaitu tayamuma. Nawaitu tayamuma listibahati shalah fardan lillahi ta'ala. Ulang semula. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardan lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey. Okey, bagi murid-murid semua, kita ulang semula tajuk yang di belakang berkaitan rukun tayamum. Ini bagi anak-anak murid ustaz yang suka menyanyi, yang nakkan yang supaya kamu boleh senang ingat berkaitan rukun tayamum. Okey. Jadi dengar ustaz sebutkan rukun tayamum ini. Jadi ustaz nak nanti kamu boleh ingat sampai bila-bila rukun tayamum. Kita nyanyi bersama. Okey. Mari kita belajar tayamum. Mari kita belajar tayamum. Mari kita belajar, mari kita belajar, mari kita belajar tayamum. Pertama mesti dengan niat. Kedua mesti sapu muka. Ketiga sapu tangan hingga ke siku. Keempat rukun tertib. Okey. Jadi ustaz harap kamu boleh ikut. Okey, supaya kamu senang ingat berkaitan rukun tayamum. Ada 4 sahaja rukun tayamum. Okey.
Jadi seterusnya kita beralih kepada syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum. Yang pertama, syarat-syarat tayamum yang pertama, uzur dengan sebab musafir atau sakit menggunakan air. Okay, ni tadi Ustaz dah terangkan. Uzur dengan sebab musafir atau sakit menggunakan air. Ni syarat-syarat seseorang itu hendak menggunakan tayamum. Dia tak boleh sesuka hati untuk menggunakan tayamum ketika itu dia ada air di rumah. Tak boleh. Maknanya kalau sini adalah syarat-syarat dia. Okey, kalau tak ada air, apa dia benda yang kita perlu? Apa dia benda syarat-syarat yang kita hendak lakukan untuk kita menggunakan tayamum? Yang kedua, meyakini telah masuk waktu solat. Okey, yakin telah masuk waktu solat. Bila masuk saja, dengar saja azan, masa tu baru kita bertayamum. Kita tak boleh, tayamum ni dia tak sama seperti mana wuduk. Kita ambil wuduk dulu, lepas tu lagi 10 minit, 15 minit nak tunggu azan, kita dah ambil wuduk dahulu. Tak boleh. Macam seperti tayamum, tayamum ini kita hendaklah tunggu masuk waktu solat dahulu, baru kita boleh mengambil tayamum. Okey, itu perbezaan antara tayamum dan wuduk. Okey, wuduk dengan menggunakan air. Okey, yang ketiga, gagal mendapatkan air walaupun telah berusaha. Okey, seperti apa yang Ustaz cakapkan tadi, kalau sekiranya dalam rumah kamu saja yang tak ada air, kalau sekiranya dekat luar daripada kawasan rumah kamu ada air, kamu wajib menggunakan air dan tidak boleh menggunakan tayamum. Okey, yang ketiga syarat-syarat tayamum ini, gagal mendapatkan air walaupun telah berusaha. Kamu dah berusaha mencari air, satu air pun tak ada untuk kamu nak berwuduk, untuk kamu nak berwuduk untuk melaksanakan solat. Jadi kalau dah tak ada air langsung, ketika itu barulah kamu diwajibkan untuk bertayamum. Okey. Yang keempat, kita tengok yang keempat, menentukan kiblat sebelum bertayamum. Okey. Menentukan arah kiblat dahulu sebelum bertayamum. Tak boleh kita membelakangkan kiblat untuk kita bertayamum. Kita kena tentukan dahulu kiblat arah mana untuk kita bertayamum. Yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Maknanya kalau sekiranya kita punya anggota kita ni ada terlekat sisa-sisa najis, okey, kita hendaklah membersihkannya dahulu, hilangkannya dahulu, dan tak boleh kita menghilangkan menggunakan debu tanah tadi. Maknanya kita kena hilangkan dahulu sebelum kita nak bertayamum. Okey. Yang keenam seterusnya, menghilangkan najis terlebih dahulu. Sama. Yang kedua tadi, yang ke atas, yang dengan yang bawah tadi sama. Okey. Ini adalah syarat-syarat tayamum. Okey. Jadi semua murid-murid, Ustaz harap kamu semua faham apa yang kita pelajari pada hari ini berkaitan tajuk tayamum. Okey. Ini adalah untuk tayamum bahagian yang pertama. InsyaAllah Ustaz akan sambung untuk tayamum bahagian yang kedua. Nah, di masa yang akan datang, Ustaz harap kamu faham dengan apa yang Ustaz ajar pada hari ini, dan kamu boleh ulang semula video ini. Kalau kamu tak faham, kamu boleh maklumkan pada Ustaz, dan kalau boleh Ustaz nak kamu faham sebaik-baiknya mungkin berkaitan tayamum, kerana ini salah satu benda yang wajib yang kamu perlu tahu dalam kehidupan kamu. Kadang-kadang kita tak tahu, kawasan kita tak ada air, jadi kita pun bila tak ada air, kita pun dah tak nak solat, kita pun melengah-lengahkan untuk solat. Jadi kita pun hendaklah mengetahui berkaitan tentang tayamum. Okey. Jadi Ustaz rasa cukup setakat itu untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Jadi sebelum kita berakhir, marilah sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, itu saja untuk Ustaz
untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, Ustaz akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.